Alright. So, Okay, Assalamualaikum. Okay. Boleh eh? okay, okay, Nek. Okay. Assalamualaikum and good morning to Mr. Nas. I'm Ashraf. Represent my group to interview you. Can you introduce yourself, your name and position, also your years of experience in this course? Okay, first thing, very good morning and selamat hari raya. Okay. My name is Ahmad Nasrin. So you can call me Nasrin lah. And then I'm as a OSH practitioner almost 4 years. 4 years, 4 years, and OSH practitioner is a site safety supervisor lah. So my currently project is based on Monkera, which is Okay. a high-rise building. Nice meeting. High-rise building, 241 41 floor. Okay. Okay, so the project value is 286 juta Oh, and the duration project is 3 years lah, 34 month. formal. Yes. So completion date is 20 bulan 10 ni, 2021. Oh, this year eh? Okay, so dah nak siap lah, project tu pun dah nak siap. Oh, Okay, so for the based on question manpower nak tanya pasal manpower yeah. So the manpower currently 566 total overall. Okay. Yes, overall. So Termasuk termasuk kontraktor semua lah. yes, termasuk kontraktor semua. So Pak Okay, Tri Pak boleh Cik. explain pasal ni safety policy. Okay. First of all safety policy ni dia merangkumi semua aspek, and dalam erti kata mudah, safety policy ni is a commitment and concerning toward occupational safety and health, which is dalam erti kata mudah, agreement majikan dengan pekerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan diorang semasa bekerja lah. So benda tu mesti dalam bertulis. Dia tak boleh cakap kosong. Dia kena ada bertulis hitam putih and signature by accountability person. Maksudnya orang yang in charge yang paling besar dalam projek tu. Okay, katalah project manager, general manager. So mesti signature by dia. Tak boleh signature by OSH practitioner. OSH practitioner just prepare it. Okay, faham? Dia keluar paper lah. Yes, dia mesti ada keluar dalam bentuk paper, bertulis. Tak kisah bertulis, is it type lah maksud saya. So Okay. type and then signature by accountability person lah. Kira serahkan tanggungjawab dekat kontraktor untuk Yes. okay. Betul-betul. Dia adalah komitmen orang dalam memastikan keselamatan kesihatan pekerja. Maksudnya everything yang berlaku dekat on-site tu, dekat tapak bina adalah based on safety policy. So regarding to the OSHA, to the OSHA 1994, Section 16, dia mentions tu adalah menjadi kewajipan setiap majikan dan orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara bertulis. Maksudnya dia dah mention benda tu lah. Dalam akta dah mention benda tu. So 3.2 education and training. So saya ada banyak dengar pasal toolbox sebelum start kerja kita ada toolbox, betul tak? Ya betul. Okay, ada toolbox. Boleh explain detail induction training, job specific training dengan toolbox stock ni. Okay, untuk training, education training ni adalah dalam senang cerita apa yang soalan ni semuanya daripada based on akta lah. So saya uraikan balik, spesifikkan balik. So training ni dia sekerap yang praktik. Maksudnya okay, dia salah satu adalah toolbox talk lah. Toolbox talk based on tengok how the frequently kita bagi toolbox kat orang. So toolbox talk ni adalah channel isu safety, isu keselamatan kesihatan kepada pekerja. Tak kisahlah bukan di dalam tapak bina tapi di luar tapak bina juga. Contoh macam sekarang kita PKP. Certain workers dia tak tahu apa yang berlaku kat luar sekarang. Dan dia tahu kerja balik kerja tapi dia tahu apa yang berlaku kat luar, PKP ke PKPB ke. So kita global info kepada diorang. So to buat talk ni macam-macam aspek lah. Keselamatan, isu terkini construction site, isu terkini luar, isu terkini Malaysia. So kita bagi tahu semua kat situ. So diorang acknowledge benda tu semua. And then anything happen, so diorang tahu apa benda yang diorang dengar pagi tadi. So to buat talk ni macam projek saya seminggu 3 kali. Sebab kita ada 566 orang. Kita tak boleh assemblekan 566 orang tu sekaligus. Tak boleh. Dia tengok projek lah. Ada certain projek seminggu sekali je.
Macam projek saya seminggu 3 kali lah. So training, okay, based on training, toolbox talk is a training lah. Dia termasuk dalam training. So dalam toolbox talk tu, dalam kursus induksi. Induction adalah permulaan untuk kita masuk site. So bila masuk site, confirm ada kursus induksi. Induksi ni adalah acknowledgeable lah. Untuk diorang acknowledge apa yang rules dekat dalam site ni. And then kat situ pun kita ada mention safety policy. Kita ada mention safety rules. Kita ada mention safety penalty. Semua kita ada mention. So benda tu sangat basic and then mesti kena acknowledge by pekerja. Bila dah cakap pasal macam tu, so anything yang jadi dekat site, dorang dah acknowledge lama and dorang dah sign. So anything jadi kat site, kita ada tindakan kita lah. And wajar kita ambil tindakan tu. Oh, okay. Siapa yang selalu join toolbox talk selain pekerja general worker In terms of yang join PIC, person in charge. Senang cerita, semua orang yang bekerja situ wajib turun toolbox. Wajib. Maksud kontraktor, konsultan semua kena ada lah. Termasuk konsultan, kontraktor semua. Diorang kena tahu apa yang tengah berlaku dekat site lah. So semua orang ada. Semua level ada. Kecuali top management lah. Management kat office kan. So orang yang dekat site saja. Semua yang join yang mewakili site tu semua kena join toolbox. Yes, semua kena join toolbox. Tak boleh semasa kejadian tak boleh ada orang kerja lagi. Maksudnya semua kena duduk situ. 3.3 site safety inspection. Okay, site safety inspection ni kita comply through safety checklist inspection. Maksudnya ada site tapi it's a basic recommend lah. Common seminggu sekali safety site inspection. Safety site inspection ni terbagi pada dua, weekly dan monthly. So weekly ni adalah by safety personnel, macam saya lah, safety personnel. So weekly seminggu sekali kita akan buat safety inspection. So safety inspection tu akan direview oleh safety head officer. And safety officer akan hantar kepada project manager for approval and acknowledge benda tu. So dari situ management dapat nilai lah. Okay, yang ni bahaya, yang ni kena buat apa, yang tu kena buat apa, macam tu lah. So for monthly kita ada inspection dengan safety head committee. Adalah ahli jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan yang dilantik oleh kami. Itu adalah monthly. Maksudnya siapa yang komiti? Komiti tu adalah subkontraktor, kontraktor dan pekerja. Itu adalah komiti. Maksudnya safety head committee members. So kita ada buat lantikan. So daripada lantikan tu dorang ada tanggungjawab dorang masing-masing. Dorang pun tanggungjawab dorang sama macam kita, memastikan keselamatan kesihatan pekerja dan orang lain dalam kawasan bekerja. So dorang kena report kat kita everything yang mendatang bahaya, accident ke atau sebagainya lah. Kita kira komiti tu orang yang dalam site juga bukan orang luar site kita lantik untuk join site macam tu, bukan Betul, orang yang dalam site sahaja. Kita berperingkat lah, safety committee ni berperingkat. Kita ada chairman, kita ada secretary, kita ada AJK macam tu. 3.4 safety auditing. Safety auditing ni, safety audit ni must prepared by safety officer lah. Maksudnya daripada safety audit tu kita dapat menilai risiko. Dia sama macam safety inspection, cuma safety inspection more kepada site safety inspection. Tapi kalau safety audit dia overall termasuk dalam documentation. So anything yang melibatkan authorities, legal requirement, documentation, semua dalam audit tu. So audit tu mesti prepared by safety officer. Orang site safety supervisor boleh juga. Tapi cuma sign tu tak boleh site safety supervisor. Sign tu must be safety officer. So benda tu once per month lah, sebulan sekali juga. And then from the safety audit tu kita akan submit kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan. Dia tak buat kosong saja. Kita akan ada submission untuk dorang acknowledge benda tu and dorang tahu apa benda masalah yang berlaku dekat tapak bina ni. Kira yang tadi 3.3 tu site safety inspection, yang 3.3 tu site safety inspection dia berkait rapat dengan safety auditing tu lah, betul tak? Kira kita start dengan inspection, lepas tu baru kita audit. Betul, dia berkait rapat safety audit. Yes, betul. Safety inspection ni ibarat macam pre-audit lah. Maksudnya kita buat safety inspection and then audit by safety officer yang the real ni. Tapi terpulang pada top management. Kalau top management nak panggil external audit, dia panggil lah external audit. Kalau tak pakai internal audit saja.
3 point pula safety meeting. Okay, safety meeting ni boleh dikatakan kekerapan yang buat di meeting tu terpulang kepada terpulang kepada projek tersebut. So kalau projek tersebut dalam high risk, so safety meeting kena kerap berlaku. Sekurang-kurangnya seminggu, sebulan 2 kali. Sekurang-kurangnya. Tapi as far as practicable, sebulan sekali pun dah memandai. Safety meeting ni macam biasa, including all the safety head committee members, semua orang ada. Sebab tu that's why kita ada tubuhkan safety head committee members. So kita tak perlu nak panggil ramai-ramai. Kita tak perlu nak panggil 546 orang, tak perlu. So kita panggil PIC saja, person in charge, yang in charge diorang punya pekerja. Yang in charge diorang punya trade, and then kita adakan meeting. So dari meeting kita itulah tentang apa yang kita isu, apa yang berlaku, apa yang kena buat, so kita isu kat situ. So dalam arti kata mudah, safety meeting ni toolbox talk tu pun boleh kata safety meeting, tapi itu antara kita dengan lower management. Lower management ni pekerja lah. Macam tu. Bila safety meeting memang diketuai oleh safety officer, dan kita orang safety practitioner yang conduct meeting tu. Okay. Macam tu. Okay, faham? Okay, faham Okay. 3.6 pula site safety organisation. Okay, site safety organisation. Okay, bila site safety organisation ni adalah termaktub dalam akta lah, di mana diorang ada mention pasal ahli jawatan kuasa. Yang ni saya kata SSC member ni. So site safety organisation ni kita ada chairman. Kedua kita ada secretary. Lepas kita ada secretary tu, kita ada AJK. So site safety organisation ni kita ikut route, kita ikut flow daripada situ. Anything happen, ikut flow dari situ. Kita nak rujuk AJK ni, kita nak rujuk AJK yang mana. So site safety organisation ni kena ada sebab apa? Sebab dia nak kuatkan culture safety dalam tapak bina tu. Dalam pekerjaan tu, dia nak kuatkan culture safety. Macam biasa, kita tak boleh nak acknowledgekan orang 560 orang. So kita buat macam tu lah. Site safety organisation. So orang boleh refer kat situ. Yang ni siapa, yang ni siapa, yang ni apa tanggungjawab dia, kat situ dah boleh refer dah. Okay. Clear Clear. Thank you. Okay. 3.7 pula personal protective equipment. Okay, personal protective equipment. Okay, personal protective equipment ni refer to the act lah. Kita tengok ada Akta OSHA 1994 section 15 and kurungan 1. Dia cakap pasal menyediakan dan menyelenggara sistem kerja setakat yang praktik. Maksudnya dalam sebut menyediakan tu ada tu lah personal protective equipment. Dia menyediakan barang-barang keselamatan diri kepada pekerja. Tu adalah tanggungjawab majikan. Memang majikan kena provide benda tu. Itu adalah personal protective. So kita tak boleh cakap bila dalam akta cakap, and then dalam polisi pun mention benda tu. Dalam polisi benda pertama dia mention benda tu juga. Sama, menyediakan dan menyelenggara. So wajib untuk majikan menyediakan barang keselamatan kepada pekerja. So majikan ni, apa maksud majikan dah? Dia subcontractor ke main contractor tu? Majikan katakanlah macam dalam construction ni kita ada DSC direct subcon, and then kita ada satu lagi DSC dengan direct dengan internal subcon. So bila kata majikan, subcon tu dia punya majikan lah. Macam saya maincon, so majikan saya lah. Macam tu. Kita orang just advise subcon punya majikan tu untuk bagi dia barang keselamatan kepada pekerja dia. Macam tu. So peruntukan tu semua ada dalam projek punya harga tu? Yes. Dan peruntukan semua ada projek ni. Kita rujuk lah, katakan maincon kena bagi safety helmet, so kita bagi safety helmet. So far benda macam tu je ada. Dia semua yang ada dalam tender lah. Semua ada dalam tender, termasuk tender. Kita tak boleh cakap kosong kan, nanti jadi susah. Okay, faham. Okay, so 3.8 tu emergency support and safety measuring device. Okay, emergency support ni adalah kata mudah emergency plan. So bila cakap emergency plan, kita ada evacuation plan, kita ada emergency contact list, kita ada fire drill, kita ada OCHAT. So dalam benda tu adalah emergency plan lah. So setiap planning tu mesti di approve and acknowledged by project manager. So prepare by safety head officer, safety department. So evacuation plan tu mesti acknowledged by
Safety Head Committee Member, macam saya cakap tadi, SSC, Committee Member. So committee member ni peranan diorang macam kita orang juga, macam keselamatan kesihatan, ahli keselamatan kesihatan juga. So diorang kena peka benda macam tu. So emergency support ni contohlah evacuation, sekiranya berlaku kebakaran, apa perlu dia buat. Okay, lepas tu refer kepada OCHAT, kita ada roll caller, kita ada first aider team, kita ada chemical spillage team. So di situ semua main keperanan. Kita ada commander. Commander siapa? Commander mesti of course the top. Maksudnya project manager. Paling tinggi dalam project tu adalah project manager. So commander of course daripada dia. Okay. Okay, Safety clear. measuring device kan? Yang measuring device ni? Okay, safety measuring device ni adalah precaution taken to improve safety lah. Maksudnya kita ada buat pengenalan pastian hazard. So hazard ni adalah sebarang yang mendatangkan bahaya lah. Hazard, nama pun hazard kan. So kita ada buat identify. Dari situ safety measure kita buat identify, kita buat risk assessment, risk control, and kita buat checking. Selanjutnya inspection lah benda tu, inspection. Itu adalah safety measure. Tapi dekat sini dia tulis measuring device. Dia ada pakai apa device je yang nak measure safety punya ni? Untuk projek macam high rise building, kena cerita building house lah, kurang lah ada device. Kecuali kita ambil projek yang macam confined space. Confined space kita ada device yang untuk measure ada gas apa dalam lubang. Macam tu ada, macam kita tak ada. Kalau macam confined space kita dia ada ni device projek lah. Confined space kita ada device. So confined space ni nama device dia saya tak pasti, saya tak ingat apa nama dia, tapi memang ada device tu. Device tu dia check apa yang gas ada dalam bawah tanah tu lah. Tu device. Okay. Macam Kalau macam lah. biasa dia tak ada device lah. Betul lah? Dia ikut betul. projek lah. Ikut projek lah. Ikut risiko projek tu. Senang cerita projek ni risiko dia tak tinggi-tinggi, tapi dia tak extreming macam projek-projek confined space, projek-projek bersihkan loji. Macam tu agak heavy. So dia ada device dia sendiri. Actually setiap projek dia mesti ada weather accountability. Maksudnya weather accountability, setiap kali hujan diorang akan letak benda tu, and then diorang akan kaji adakah hujan ni seteruk yang risk tinggi. So bila risk tinggi, and then all the work must be stopped lah. Untuk projek Encik Nas apa yang safety measuring device yang digunakan? Okay, secara keseluruhannya kita tak ada safety measuring device lah. Tak ada benda yang heavy sangat. Kita refer emergency support macam tu lah, betul lah? Lepas tu safety measuring. Yes, kita refer through tu saja sebab tak ada yang pakai device lah. Okay. Untuk 3.9 fall protection system. Okay, fall protection system ni dia adalah daripada guardrail, handrail, lifeline. So benda tu adalah fall protection system. Maksudnya bekerja tempat tinggi mesti risiko untuk jatuh dari tempat tinggi mesti ada, betul. So dari situ kita ada sistem dia lah. Sistem contoh kalau sistem lifeline. Sistem lifeline ni akan dibuat apabila kerja tu melebihi 2 meter. 2 meter ke atas mesti ada lifeline. Lifeline tu must be freedom. Dia tak boleh sangkut dengan mana-mana, tak boleh. So dia ada cara dia. And then lifeline tu ada PE lah, professional engineer. Engineer punya calculate. Dia tak boleh buat macam tu pakai saja. So macam boleh ulang balik tak yang apa? Yang lifeline tu. Lifeline tu basically apa benda? Dia tali je. Lifeline, yes, lifeline tu tali. Tali tu okay, contohlah kalau kita bekerja dekat gondola. Tahu kan gondola tepi bangunan tu kan? Gondola, setiap gondola tu mesti ada satu tali yang freedom. Maksudnya tali dia freedom, maksudnya tali tu dia tak sangkut kat gondola, dia tak sangkut kat bawah tanah, dia sangkut dekat atas sekali. Yang tu pun yang as per PE design cakap. Macam mana kita true tu lah. So dia akan sangkut daripada atas ke bawah, and then every gondola naik tali tu ada je. So antara fall protection ada fall arrestor yang kita pakai safety harness. Safety harness tu kita ada fall arrestor. Macam anything happen dekat gondola tu, dia benda tu lah yang sokong kita kan? Betul, kita akan letak benda tu. So kita anything happen katakanlah fail lah, katakan gondola tu fail, automatic orang akan tergantung dekat lifeline tu. Okay. So dia tak jatuh sekali. 3.10 lah, safety promotion. Okay, safety promotion is a promote safety and
promote safety as a core business. Maksudnya kita promote safety daripada segi practice safety culture. Kita bagi training, kita bagi sharing objektif, kita bagi safety goal, kita display kat orang, involvekan orang apa goal kita dalam tapak bina ni. Contoh, zero accident. So kita nak kat tapak projek ni sampai habis projek adalah zero accident. So bagi orang target goal, statistik, safety statistik setiap bulan. Kita bagi benda tu, acknowledge diorang. And then safety communication seperti poster, signage. So benda tu adalah safety promotion. Dan diorang rasa macam, okay, is it culture tu makin lama makin mendalam kat diorang bila kita standbykan benda macam tu. Tapi safety promotion ni mesti begin with top management. Maksudnya top management kena support, baru kita boleh buat safety promotion. Kalau based on site saja yang buat safety promotion, top management tak support, so memang tak dapat promotion. Berdasarkan kata-kata Encik Nas, dia safety promotion ni dia ada link tak dengan toolbox tadi tu? Dia macam boleh. Yes. boleh. Kan saya kata tadi dia ada training, toolbox tu training lah. Safety promotion. Dia berkait rapat lah dengan apa education and training dia lah. Betul lah. Yes, sangat-sangat berkait rapat safety promotion ni. Okay. Selain daripada ke 10 safety practice ni, ada tak untuk yang 3.11 ni ada safety practice dekat dalam site plan? Ada safety practice. Selain daripada 10 ni, kita buat contoh lah, kita bagi reward. Kita bagi reward kepada pekerja yang trade-nya dia zero accident. Tak kisahlah, accident ni kadang luka kecil ni pun dikira accident. Dia tak kisah. So kita dah bagi tahu diorang, and then kita punya objektif adalah zero accident. So bila setiap trade dapat kawal zero accident tu, kita akan bagi reward kat dia. Kita buat quiz masa bila? Masa toolbox kita bagi quiz, and then kita bagi hadiah. So safety practice lah. So bila macam tu diorang rasa keinginan dalam safety punya program ni, diorang rasa diorang sukalah benda tu, and then terjadilah safety promotion tu. Dia safety promotion daripada situ lah. Daripada situ, ya betul. Kita rasa kita tunjuk benda yang happy dekat diorang, dan diorang rasa macam okay, diorang suka jawab benda macam ni, tu dapat dia. So macam tu lah. Ada safety practice. Betul-betul, kita menggalakkan diorang lagi. Okay, so kita dah habis part 3. So kita masuk part 4. Part 4 is problem in implementing safety practices at construction site. Ada problem tak kita nak implement semua safety practices ni dalam site? Okay, secara roughly memang ada problem. Memang akan ada problem sebab salah satu problem yang saya dapat kena pastilah sepanjang 4 tahun ni adalah lack of communication lah. Maksudnya kita punya communication ni tak sampai dekat pekerja. Salah satu, language, tak faham bahasa. Diorang tak faham bahasa. Pekerja banyak warga asing, so diorang tak faham bahasa kita. Satu lagi, wrong channel. Maksudnya saya punya info ni sampai dekat orang yang salah. Contoh, dia ni buat skim code, tapi dia ni buat welding. So saya cerita pasal welding dekat orang skim code, so wrong channel. Benda tu adalah wrong channel lah. And then supposedly tak boleh berlaku part tu lah. Sebab bila wrong channel, kita akan ada lack of skill lah. Boleh jadi accident, lack of knowledge macam tu. So of course daripada yang kedua adalah non-supporting from top management lah. Maksudnya anything happen dekat site, kita nak sematkan culture safety ni, kita kena top management. Sebab dia melibatkan cost. Dia melibatkan cost, of course sangat susah lah melibatkan cost, and then melibatkan masa. Sebelum semua benda safety practice ni ada masa, dia tak ada jalan shortcut. So mesti kena betul-betul ikut. So dengan of awareness, maksudnya safety practitioner ni bagi the lack awareness dekat pekerja. Cakap toolbox, cakap benda yang sama je, benda yang tak ada apa-apa, macam semua sihat je tentu. Tapi kita tak bagi awareness kat orang. Orang tak tahu apa itu safety. So itulah antara problem yang saya kena pasti. Okay. Tadi berbalik pada yang wrong channel tu kita tengok balik kat toolbox ni. Toolbox ni kita cakap seminggu 3 kali, betul kan? Betul. Seminggu macam mana 3 kali tu kita bagikan macam mana? Berdasarkan dia punya kerja. Ya betul, kita berdasarkan trade. Okay, macam contoh, Selasa, Rabu dan Khamis. So Selasa adalah trade architecture and structure. So trade architecture and structure saja. And then PIC, architecture dengan structure, dengan consultant yang terlibat dengan kerja architecture and structure. So hari Rabu kita ambil trade mechanical and electrical. So PIC, person in charge, staff
yang terlibat dalam M&E kena datang. And then sama macam satu semua. So tu yang penting kita punya management tu kita nak setkan okay, hari Selasa Betul. untuk training. Itu boleh jadi wrong channel kan. Itu je orang macam contohlah kita kata nak selesai nak macam ni, tapi kita bagi tahu dekat project manager. So project manager tak bagi tahu dekat subcon. So wrong channel. Sebenarnya kita kena bagi tahu dekat mana? Dekat safety meeting. Situ kan ada committee members. So committee member yang akan remind pekerja dia orang. Okay. Okay, so kita dah masuk yang terakhir, strategies to reduce problems at construction site. Okay, apa antara strategies projek Encik Nas ni? Okay, strategi saya daripada problem yang kena pasti, setiap trade mesti appoint person in charge untuk dorang monitor dorang punya pekerja lah. Sebab first tadi kita kata problem lack of communication and wrong channel. So appoint PIC, maksudnya cara solution ni adalah appoint PIC ni strategi lah. Appoint PIC maksudnya kita appoint orang tu untuk menjaga dorang. Sekiranya ada apa-apa kita akan channel kepada dia, kepada orang yang appoint tu, and then orang yang appoint tu akan channel ke pekerja. So macam tu. Yang kedua, implementing zero cost. Maksudnya kita implement zero cost safety practice. Maksudnya contoh cases, bila majikan tak support, from time management tak support, so ia melibatkan cost. So bila kita nak buat benda ni juga, and then kita buat zero cost dulu. Zero cost macam ni, contoh lah, kita bagi diorang plastik sampah setiap pagi. Okay, saya nak semua orang kutip satu sampah pagi ni penuh. So diorang akan kutip. Itu ada zero cost. Zero cost. Okay, bagi kain lap, okay, setiap orang pergi cari signage, poster, mana yang dah kotor lap poster tu. So kita, diorang pun lap setiap pagi. So daripada diorang lap tu, diorang tengok benda tu, poster tu. Itu adalah zero cost lah yang kita boleh buat. Toolbox top pun dia melibatkan masanya, tapi dia dah persetujuan dengan safety head committee member. So kita boleh buat benda tu. Dan satu lagi fleksibel lah. Fleksibel macam mana? Fleksibel, kita kena letak diri kita kat diorang jugalah. Kita tak boleh cakap macam ni tapi sebenarnya diorang tak faham. So kita kena letak diorang. Lepas tu kena ada inspection. Kita pergi kat tempat dia, apa masalah dia sebenarnya. Tengok. Kalau dia cakap, kita tak dapat imagine. So pergi. Sebab tu ada site inspection. Tu melibat lah. Audit semua tu melibat. Terima kasih untuk kerana bagi peluang untuk di interview. Okay, sama. Tapi tu ada sebuah kekurangan, saya minta maaf. Ini antara apa yang experience saya and knowledge saya lah. Ini pun dah cukup lah. Okay. Terima kasih Encik Nas. Okay, sama. Cik Wan. Okay.